dalam konteks ini juga saya nak beritahu berkenaan dengan air percuma. Kerajaan negeri hari ini beri air percuma kepada rakyat. Rata-rata kalau kita tanya rakyat, dia seronok dapat air percuma, walaupun hanya RM9.40 satu bulan. RM9.40 satu bulan ini mereka seronok sangat terima. Sama ada orang BN ke, orang Pakatan Rakyat ke, RM9 ni dia cukup seronok dia terima. Kerajaan negeri yang disebutkan oleh halaman tadi, dia dah belanjakan 11 juta tiap bulan. Mula-mula dia pakai KDEB dah habis duit. Dia pakai pula MB Incorporated dah habis, tak boleh nak settle. Dia bayar sekarang ni gunakan kerajaan negeri Selangor bayar. Kalau kerajaan negeri Selangor bayar, duit siapa? Duit rakyat. Duit kita, duit bayar cukai dan sebagainya. Cuma metodologi yang berbeza. Ya. Saya tahu lah, saya cakap dalam konteks politik hari ini. Saya tak cakap pasal teknikal. Ya. Ini duit rakyat juga. Jadi okey, setahun dah berlalu, dah masuk dekat 2 tahun air percuma. Berapa perbelanjaan kerajaan negeri tentang air percuma? Kalau dia ambil kira tu dah berapa dah? Kalau 11 juta setahun sebulan, setahun lebih kurang dalam 140 juta. Kalau 2 tahun dah dekat 300 juta. Dan pada belanjawan kali ini dia turunkan kerana kononnya perstrukturan akan selesai. Bagi saya pula, sebagai orang politik, saya berpandangan sebenarnya kerajaan negeri Selangor nak tutup, batalkan air percuma. Cara untuk nak batalkan air percuma ni macam mana? Cara nak batalkan air percuma ialah dengan cara kaedah. Kita nak beli tak bagi, itu tak boleh, ini tak boleh. Okey rakyat, sekarang ni kita nak kembalikan hak rakyat ini untuk nak beri balik pada rakyat. Tetapi Syahbaz ini yang menjadi kroni kepada Barisan Nasional, yang merupakan rakan karib ke Barisan Nasional dan disokong oleh Kerajaan Persekutuan, dia tak nak bagi. Jadi oleh sebab itu rakyat, mulai tahun ini kita tak dapat bagi air percuma lagi. Jadi waktu itu rakyat tidak akan marah. Rakyat akan marah kepada Kerajaan Barisan Nasional. Rakyat akan marah kepada Kerajaan Persekutuan. Ini yang saya nampak. Jadi itu, dia pusing dan dia cukup licik, cukup bijak dari segi menyusul strategi-strategi seperti ini. Sebab itulah saya, walaupun dulu di peringkat awal kita mentadbir Syahbaz, kita nak berbaik dengan kerajaan negeri. Sebab kita tahu kerajaan negeri ini walaupun pakatan rakyat, tapi bagi Syahbaz, mereka bos kita juga. Bagi kita pula sebagai tenaga profesional, siapa yang di atas, siapa yang mentadbir, siapa yang berkuasa, itulah bos kita. Di Selangor bos kita pakatan rakyat, di Kerajaan Persekutuan bos kita Barisan Nasional. Jadi kita naklah berbaik dengan kerajaan negeri supaya urusan-urusan ini dapat diselesaikan untuk kepentingan rakyat dengan mudah. Okey. Jadi senario ini sebenarnya jelas. Ya. Dia nak memperkotak-atikkan, nak memastikan semua ini tidak dilaksanakan. Kemudian baru-baru ini pada tahun 2008 kerajaan negeri telah meminta Kerajaan Persekutuan dan SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, untuk membekukan semua kerja-kerja capex yang dilaksanakan oleh Syahbaz atas alasan kerana kerajaan negeri sedang dalam proses penstrukturan semula. Dengan penstrukturan ini kita harap supaya kerja-kerja dibekukan dan tidak ada kerja-kerja ganti part dan apa semua. Maknanya daripada 6,000 km yang saya sebut tadi nak diganti, hanya 800 km saja berjaya diganti. Meter-meter lama semua kita tak ganti, part-part perumuan semua kita tak boleh nak ganti. Jadi apabila kita tak boleh ganti atas alasan kerana dia nak strukturkan semula, nak ambil alih industri air ni, ibarat kita nak beli kereta lah. Saya nak beli kereta ni, nak buat due diligence dan sebagainya. So you jangan buat apa-apa. Tayar bocor ke, tayar bocor you boleh lah ganti kan, repair. Tapi jangan pasang spoiler, jangan pasang rim baru, jangan ganti itu, ganti ini, repair, tubuh dan sebagainya, jangan. Jadi apabila kerajaan negeri mengarahkan kita menghentikan capex ini, implikasi yang besar yang pertama yang dialami oleh Syahbaz ialah kita tak dapat nak mengurangkan lagi kadar pilihan air tanpa pasir. Jadi apabila kita tak boleh nak kurangkan lagi pilihan air tanpa pasir, mereka akan kata Syahbaz tidak menepati syarat-syarat perjanjian konsesi.
Tak menepati syarat kerjaan konsesi kerana tidak berjaya mengurangkan lagi keadaan NRW. Okey, yang keduanya, kita akan dilihat sebagai syarikat yang berjanji kepada rakyat untuk mengganti PAD dan sebagainya, tetapi kita tak ganti. Sebenarnya ini arahan. Kita dah cakap dah kita akan ganti kawasan ini, kita dah peruntukkan lebih kurang 15 juta untuk ganti PAD apa semua, tiba-tiba kita tak buat. Rakyat dah bising. Ini Syahbaz bohong sebab tak nak buat. Dan ini arahan daripada kerajaan negeri. Jangan buat. Yang ketiganya ialah dari keuangan kita. Keuangan kita semakin lama semakin tenat. Kerana bank-bank pun takut. Bank nak bagi duit lagi macam mana kalau tak tahu lagi dia punya masa depan Syahbaz ni macam mana. Jadi kita buat kerja dalam lingkungan yang kita mampu buat. Jadi ini dibuat untuk supaya rakyat lihat bahawa Syahbaz ni tidak efektif, Syahbaz ni tidak boleh buat kerja. Itu yang pertama. Dalam apabila proses ini berjalan, ya, tapi kita sebagai syarikat profesional, kita tidak ambil kira yang ini. Walaupun dia hentak kita begitu ni, dia bagi jangan buat itu buat ni, kita pastikan bekalan air tetap berjalan seperti biasa. Sebab penting, ya, air ini terbuat. Jadi di situ usaha-usaha ni nampak sedikit hasil dan memberikan kelebihan kepada kerajaan negeri untuk menentang Syahbaz. Kemudian apabila dia buat dia tak nampak di mana nak cari kesalahan Syahbaz ni. Jadi dia buat biasalah kalau buat untuk ambil alih dan sebagainya, dia buat due diligence, buat audit dan sebagainya. Melalui audit ini, tuan-tuan, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh kerajaan negeri hari ini berkenaan dengan Syahbaz tidak mengikut perjanjian konsesi, melanggar perjanjian konsesi dan sebagainya, sebenarnya saya nak jelaskan di sini bahawa apa yang dituduh itu ialah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas sama sekali. Kerana apa saya katakan demikian? Saya tak boleh sentuhlah secara detail tuduhan-tuduhan itu. Tetapi apa yang saya nak katakan ialah setiap audit sudah pastinya ada persoalan-persoalan. Contohnya saya katakan tadi, kenapa Syahbaz mengeluarkan belanja sehingga 52 juta untuk untuk baik pulih ataupun pejabat, ubah suara pejabat. Saya nak beritahu satu. Sebenarnya dia dalam peruntukan seperti katanya diluluskan hanya 30 juta. 30 juta diluluskan, tetapi belanja Syahbaz adalah lebih. Sebenarnya 30 juta ialah untuk fasa yang pertama. Fasa yang kedua yang diluluskan ialah 61 juta. Jadi yang kita dah belanjakan ialah 51 juta. Kalau 30 juta campur dengan 61 juta ada berapa? 90 juta lebih. Tapi kita belanjakan hanya 51. Ini dia pusing. Supaya rakyat yang tak tahu ni, dia kata betul lah, pembaziran lah. Saya nak cerita yang kedua pula. Sebenarnya peruntukan itu masih di bawah bajet yang telah diluluskan. Yang keduanya ialah, saya katakan kaki tangan kita daripada 1,500 menjadi 3,000 orang. Takkanlah kaki tangan ini kita nak bagi dalam pejabat yang sempit. Mestilah apabila pertambahan kaki tangan, kita mesti ada pertambahan dari segi pejabat dan sebagainya. Dari segi persiapan komputer lah, renovation dan sebagainya. Kalau dulu ibu pejabat Syahbaz tu hanya satu je di Jalan Pantai Baru. Sekarang ni hampir di Wisma Ocean, Wisma Pantai, di bangunan Menara Telekom, semua tu dah ada pejabat Syahbaz. Kerana ramai sangat orang yang untuk pastikan semua ni.